dengan peribadi tadi. Kalau peribadi kita sebegitu, itulah amalan kita, itulah tingkah laku kita. Ingat, kita mengajar, kita nak capai pada murid ini 3: kognitif, afektif, psikomotor. Tak sedang kita belajar kan? 3 ni. Jadi kita sendiri pun 3 ni juga orang tengok. Terus kita nak menilai kita. Betul tak? Kawan menilai kita. Bila masa paling kuat dia menilai bila dapat anugerah cemerlang. Itu bila dapat anugerah cemerlang dia buat kerja dia menilai. Dapat kena pangkat, kawan menilai. Pentadbir confirm menilai kita. Bila saya tak jadi pentadbir, saya tak kisah pun. Bila saya pentadbir betul, mata kita sentiasa memandang ahli-ahli kita yang mana yang boleh dikembangkan potensi. Semua orang ada potensi, semua orang ada bakat. Yang mana yang boleh dikembangkan bakat dan potensi itu. Pentadbir menilai. Kita tengok Nawi naik bakat. Cara dia menilai, kalau orang tahu adalah kalau pentadbir bagi kerja bagi kita. Dia bagi kerja kat kita tu, dia tengok kita buat setara mana tu. Dia tak sebut kan? Dia tengok kita buat cepat ke tak, dia tengok kita buat betul ke tidak, bagaimana tingkah laku kita menerima kerja tu tadi, berlapang dada atau semua boleh kita. Ada orang lain buka kat pukul ni, semua bisa kita. Bukan cakap depan kita lah. Alamak lah, okay? So tu, jadi kita bertanggungjawab untuk memupuk kepada selain pada pelajar tu, ke diri kita dulu, dan kita pergi pada pelajar. Dan murid of course dia memang menilai cikgu dia. Sangat-sangat dia menilai. Sama ada dia berani menyatakan ataupun tidak. Sangat-sangat. Kat sekolah ada tak penilaian murid-murid guru? Ada tak ada? Ibu guru nak pergi guru. Kita tahu tak ada, tapi tak ada buat lagi. Murid punya, kami kat IPG ada, murid menilai guru. Tu syarat. Jawab, skor. Sekiranya dia skor dia 5, kalau dapat purata 4.3 ke bawah, kena jawab untuk jabatan. Ada yang dapat 5, murid bagi 5, dah boleh komen. Saya di Jabatan Kecemerlangan Akademik, saya boleh tengok komen murid pada semua pensyarah. Saya boleh tengok sama si pensyarah dinilai, pelajar dinilai di mana. So, kita boleh tengok. Tujuan adalah supaya kita mempunyai ruang untuk menambah baik amalan. Kalau kita tak buat, kita sendiri boleh buat. Sebagai guru, saya mengajar dulu, saya buat. Bagaimana caranya adalah tulis kat kertas lah, pinjol. Bila nak habis mesti dah habis satu tajuk, minta murid letaknya skala tahap kepahaman anda terhadap kepahaman murid terhadap tajuk kita tajuk. Tulis satu, 2, 3, 4, 5. Tahap kelenyangan murid untuk cari tergajar. Tahap ni apa ni? Komunikasi kita. Kita tulis itu apa yang kita nak tanya murid kita, semua dia letak skor. Tahu lah kelas tu, aku mengajar kelas minggu punya shot sendiri, udah letak skor 1, 2 je. Kau sakit ayah. Aku tahu. That's why setiap satu tajuk buat lah, supaya kita ada ruang untuk naiki the next topic. Jangan tunggu akhir. Ini kita sedap-sedap baru nak mula tau. Mula ada apa yang nak pulang, apa tak lepas dah tu, kau mana lagi sedap kau kata dia nak mula. Cuba suruh nilai kita tengok. Bila murid dapat nilai kita, dia ada ruang tau, dia semua hati. Dia ada ruang untuk nak balas kepada guru. Sekarang ni ciri-ciri pembelajaran sekarang macam tu lah. Dia dua hala. So jangan kecil hati kalau anak murid beri feedback yang negatif kat kita. Jangan kecil hati. Balik tengok nilai, betul tak anak murid tu kata, kemungkinan besar betul. Kalau hak negatif tu. Kalau positif tu betul, kemungkinan besar tak apa-apa nak betul. Kodek je. Hak negatif tu kemungkinan besar betul. Saya selalu kat macam ni, kadang pensyarah datang, Rus, udah bagi aku skor 3 je ni. Cuba kau tengok, patut tak kau dapat 3 atas item-item itu. Kadang-kadang betul kan? Terimalah. Okay. So kita bertanggungjawab memupuk hubungan sosial yang positif. Yes, tolong. Jadi kalau lepas ni bila dapat feedback amalan dan tingkah laku kita tu, terima.
Kerana bila kita terima, kita nak menumpuk murid kita pula ni, anak murid kita pula ni. Sebegitulah kita buat kat dia. Kita nak kata dia rajin ke tak rajin ke, pandai ke. Kalau dia nak tanya, nak soal, boleh tanya terus boleh bincang. Kalau rasa nak mengatuk-mengatuk tu, baik tanya, angkat tangan. Kalau bila saya tanya, apa angkat tangan? Nak tanya. Sebab bila kita mikir nak tanya tu, dia hilang lah ngantuk. Kalau petang, kalau nak makan gula-gula, makan lah. Jangan buka nasi lemak dah di bau. Hari makan lah. Gula-gula boleh makan. Bekal sendiri. Nak habis minggu ni tak ada benar di kelas ke? Buat ni. Kau beli coklat dekat ni. Tu, kedah murah depan tu. Traffic light straight sebelah kiri tu. Sini kolam tu. Tu murah. Nak pergi pepes itu. Tapi kalau sweet boleh lah. Kalau nak kedai Melayu, ambil kanan straight. Sebelah kanan dia ada order jauh straight sebelum jadi Anis. Situ. Saya tak tahu nak nombor kedai tu. Gila tu pula. Sebab saya dekat saya ngadu kanan ada ni. Jalan tu pula jalan. Dia tu pula kelas. Okey, peranan guru sebagai agen sosialisasi. Dr. Zahari tahu dah, dia kata tak harus ke cakap itu, dia kata petang lah petang saya. Okey, pribadi, profession dan amalan tingkah laku. Yes. Ni kita tengok molek. Ni diri kita dah ni. Kalau tadi dia cerita pasal anak murid, pasal faktor dan lain-lain semua kan. Ni awak punya kerja. Balik ke sekolah nanti, tengok sini pribadi macam mana, profession macam mana, tingkah laku sendiri macam mana. Kalau tidak, macam saya kata tadi, nak lempang anak isap rokok, tengok diri sendiri, isap rokok ke tak. Kalau kita isap rokok, lempang diri sendiri dulu. Alright, peribadi. Guru yang mempunyai kualiti pribadi yang baik berupaya menjadi pemangkin kecemerlangan guru. Pemangkin kecemerlangan pelajar. Ada setuju? Dan guru bertanggungjawab menerapkan nilai dan kerohanian. Okeylah, sebab saya benar anda semua ni berada di sekolah madrasah. Kalau kita sebut anak-anak kita atau madrasah tu, anggapan masyarakat setinggi antah pada gong tadilah akhlak, tata sosial, adab anak-anak di madrasah. Betul? Sebab itulah dia macam kita cikgu lah. Kalau cikgu buat kerja, buat perangai tu elok, seolah-olah macam confirm masa mengaku cikgu punya dosa tu. Masyarakat menilai macam dosa besar-besar yang sangat besar. Itulah masyarakat meletak nilai pribadi anda sebagai guru. Sama juga kalau anak-anak di madrasah, itulah nilai yang diletak. Dengan sebab itu kita ni, kalau orang tanya mengajar, apa mengajar kan? Sebut tak mengajar mana? Sebut madrasah. Dan apa tu dia tanya, dah ke apa? Sekolah agama. Apa perasaan masa sebut mengajar madrasah dan sekolah agama? Apa perasaan? Ustazah kata Terengganu tidak banyak sekolah. Jadi saya bangga mengajar sekolah dah. Tapi saya tak sebut sekolah dah. Kita akan sebut saya ingin jadi Ustazah. Sebab saya ingin jadi Ustazah. Dia akan tanya, Ustazah ni bau apa? Ada masyarakat yang tak tahu. Sebab kalau dalam rumah tu kita ada 3 di sekolah bawah. ada sekolah bangga. Orang ni masa sebut sekolah madrasah tu sekolah je ke tahu. Ada je ke tahu. Sekolah madrasah tahu. Ada. Ready? Perasaan itu kerana dia nilai yang diberi oleh masyarakat terhadap diri kita. Saya dulu masa balik sini mengajar IPG, macam ni juga masyarakat tak tahu IPG tu dengan IPG. Okay, kalau sebut maktab baru tahu. Lepas tu kalau keliru dah seberapa aku dengan maktab SM. Cikgu maktab ke? Maktab sudah lah. Maktab memang sama arah long hilang. Alright, itulah kepribadian. Kerana bila kita begitu, kita didik anak murid begitu, dia pasal malam, tu anak murid kita, tu anak murid dah lah tu, tak pasal malam. Pada sini,
ada Uniza, UMT, APG, MRSN. Suami saya kata, kau nak pergi juga tu? Saya kata, Doktor Uniza. Kita boleh kenal, pribadi dia boleh kenal daripada pakaian dia, kita beritahu. Okay? Dan saya yakin anak-anak dah dia juga macam tak kenal. Daripada mana dia boleh kenal? Ya, kita lah. Kalau kita bawa ciri sebegitu, pasti anak murid akan ikut macam tu. Setiap dah ni saya yakin ada misi-misi dia. Dan kita sebagai guru yang mengajar di dah, kita akan bawa misi-misi tu. Kalau dia tak suka, dia tak akan minta mengajar di dah. Tak sejiwa, kan? Okay? Jadi ini personality guru. Dan sememangnya kita ni cikgu tadilah maksud pendidikan jangka bawah tadi. 3 perkataan tu. Apa dia? Awal slide awal tadi. Apa maksud pendidikan? Ingat tak? Mendidik, membentuk, menjaga. Bila kat pribadi ni, di banyak bahagian memupuk dan mendidik. Itu cikgu lah tu, sebagai ejen sosialisasi. Ada tak terima anak murid yang nakal ke sekolah? Ada. Sekolah saya mengajar dulu, anaknya tu, saya cerita tak lagi, anaknya tu hidup gang Isak gang ni. Isak tu hidup. Kok hidup ni dua, Isak hidup, Isak ke mulut hidup. Bukan. Dan yang menjadi masalah ni adalah ni pelajar ni tingkatan 4 Mungkin masalahnya adalah bila dia khayal tu, kalau ada cikgu perempuan mengandung dia akan peluk, dia maki. Jadi dia ingat macam mak dia pun tak tahu lah, dia suka. So kalau cikgu mengandung, kalau tengok dia mari, susah hati cikgu. Nanti kenal susah hati. Dia ada. Dan selalu dia, saya kat sekolah tu, saya consider selalu kena kat bilik saya lah. Kurung kat bilik saya, dia dalam kat bilik saya lah, saya mengajar dia semua. Dan bila masuk ke time 5, kita panggil parents dia. Kita dah buat tapi JPN panggil, hantar balik sebab JPN kata berapa ramai pelajar sekolah tu terpengaruh dengan diri duka. Sama habut tak ada. Jadi dia boleh masuk semula sebab dia tak mempunyai pelajar lain. Okay. So bila kita panggil parent dia datang, tahu macam mana dia dulu? Sekolah tak cerdas kan? Sebab kata tak ada air atas kepala, baju atas lutut, kain atas lutut, baju selai je atas lutut ni bakar. Mari kita tengok mak dia, mari kita tengok. Kalau dia tanya kita, cikgu tahu tak yang saya nak hantar anak saya kat madrasah mana? Saya kata, saya tak ada maklumat sebab saya pun bila di daerah lain kan. Saya kata, sekali saya boleh bagi, nanti minta nombor telefon, saya maklumkan madrasah mana yang bagus. Dia nak hantar anak dia untuk pergi tahfiz atau madrasah. Dia kata biarlah, dia kata kalau dia belajar tak jadi pun, dia kata kalau saya meninggal besok-besok dia boleh solatkan saya. Pakai skirt kau, baju tak ada lengan, comel lah dia tu, comel. Beberapa tahun lepas masa saya dekat festival mana tu, anak orang ni tegur saya. Tadi saya, cikgu ingat tak kita saya? Sebelum memang tak ingat. Maknya dah bertudung, berjubah dah. Dia pun, saya tengok nama dia tu, oh budaknya rupanya memang ingat dah. Nama tu memang mati, aku ingat nama dia. Sebab aku tinggal dia. Saya sekarang satu tak ingat sangatlah awak ni. Cikgu tahu tak, saya dah jadi apa sekarang? Tak tahu kata. Kata tu tak salah mak kau. Alhamdulillah dah nanti saya. Siapa nak, kita nak tahu kan. Dan dia sekarang buat ni bridal perkahwinan, wedding event dengan mak dia. Tu mak koyak dia duka. Sebab apa? Kerana kan cikgu lah kita lah. Dia kerana kita lah tu. Mak dah tak mampu dah, berserah dah. Tapi mungkin agaknya mak dia baik kan. Kalau tak nak jaga lebih anak doa mak dia. Okay.
Okey, profession. Tadi personal guru kita, akhlak kita, nilai kita, pribadi, tingkah laku, tutur bicara, pakaian kita, itulah yang akan kita bawa ke skema. Tak apalah skema pun, itu kerja kita 30 tahun dia akan bawa macam tu. Selain pada diri sendiri, profession, pekerjaan kita. Bila profession, diri kita dengan pekerjaan dan persekitaran. Kondisi tak? Tempat kita mengajar tu, betul ke bercirikan madrasah dan ikut ciri-ciri yang diperlukan oleh visi dan misi sekolah? Di mana kalau saya datang ke sekolah, saya nak tengok tu profession anda sebagai guru-guru yang mengajar di sekolah madrasah anda. Kalau ada pelawak nak datang, adakah sekolah kita tu bercirikan madrasah dan di mana dan bagaimana kita nak buat? Keluarkanlah identiti ciri-ciri tu. Jadi siapa dia? Kita target apa? Insan yang apa dia? Budaya Quran ke? Budaya kehidupan kerohanian ke? Kan? Ada kan kat sekolah kita tu? Dia selaras tak tahan instrumen saya selaras kan? Sama je pun. Cuma dia ikut ni sekolah tu lah. Dia boleh bawa. Macam kami lah, IPG sama je. Tapi bila dia keadaan ahli, initiatif lain. Asasnya sama. So, terus kita pada kondisi mana kalau anak murid kita sekolah tu, oh tak menyesal masuk sekolah ni, itu masuk kondisi lah. Rakan-rakan guru yang datang mengajar situ tak perlu kau sekolah lain. Yes, ini saya kondisi. Okay. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kemahiran ni kembangkan. Kalau kita mengajar di pandai bagaimana ilmu mengajar tu nak dikembangkan beberapa anak cucu cicit tu. Bila kita pupuk, macam mana kita nak tahu berjaya kita pupuk? Bila murid kita boleh ajar orang lain. Bermakna kita dah berjaya untuk memupuk dia, mengembangkan ilmu kita. Mudah je. Itulah pentaksiran dalam bilik darjah. Kita ajar kan, betul kita dengar nama itu. Salam kau tak ada cikgu ajar ni. Buat kita menunjukkan anak murid kita dah mengalami penguasaan pengembangan ilmu yang kita ajar. Ditolong ikatkan bukan sekolah benar, dia tolong ikatkan balik kasut, kancing kamu tak baju kawan dia, tolong angkat beg. Itu bermakna ilmu dah dikembangkan. Jangan harapkan besar, periksa je lambat. Periksa satu semester sekali, satu bulan sekali. Kok hari-hari kita tengok ni, masa dia berantuk kat kantin macam mana, dia makan macam mana, kan? Dia kongsi dengan kawan dia ataupun tidak. Itu bermakna ilmu yang nak dikembangkan. Siapa ajar? Ibu bapa guru. Okay. Kemahiran ni betul lah, kemahiran ilmu tadi sama, menghibahkan budaya ilmu, memupuk perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Okey, sebab ada kat sekolah satu kaum ni pun dalam karim tu kita tengok. Kalau pelbagai kaum kita nak tengok toleransi ni tu, tak ada unsur menyentuh sensitivity. Cina makan babi ya, doktor babi dulu kan anak-anak sekolah kan. Tak ada benda macam tu. Okay, so ini profession. Madrasah tak ada dalam kaum lain. Kaum beragama Islam, kaum mu'alaf tu jelas dia mungkin tak ramai kot, tak majoriti. Isu gender, kaum yang merupakan golongan minoriti sering diabaikan. Kat sekolah mana ramai lelaki ke perempuan? Perempuan. Madrasah ramai perempuan tu kok sama banyak. Ada perempuan ada sama banyak. Kat mana lebih lelaki ni? Jangan kamu kahwin kat siang. Alright, tak ada ke sekolah kat lebih pelajar lelaki? Ada. Okey, sekolah mana ni Ustazah? Sekolah mana? Sekolah ke kelas? Sekolah? Lebih pelajar lelaki? Tahniah. Jangan-jangan kalau lebih lelaki tau. Jangan perempuan. Okey, so yang minoriti kadang sering terabai. Ada pelajar lelaki tak suka membantu menjaga kebersihan sekolah. Ada tak? Cikgu suruh kita nyapu, itu mana boleh nyapu? Mak kita nak uji kita nyapu. Anak lelaki kata, kita nak cuci-cuci tikap ni. Okey, boleh lelaki sangat
panjang, bersih kipas. Okay, ada situasi berlaku macam tu. Ada guru dia tak suka mengajar murid lelaki, murid perempuan. Tok Uti nak mengajar lah. Ustaz masuk ni. Kawin Tok Uti, anak hantar Tok Uti nak mengajar lah ni. Ni ke banyak perempuan? Banyak dah tu. Nak cakap anak juga tu banyak tu. Banyak dah tu tak kelas. Pisang lah nak mengajar orang tukar. Orang tukar, sabarlah diri, tak apa. Anak murid kita belakang, dia lelaki ke, dia perempuan ke, dia anak siapa, anak menteri, anak mudir, anak pentadbir, anak murid kita belaka dalam kawasan kelas kita dengan subjek kita. So, kita berkuasa. Okey. Perkara ni bila nak sebut, mula-mula masuk kelas, sebut benda tu supaya dia tak rasa, oh sedap cikgu aku, anak ni sini kabur kan. Kabur sebab kita cikgu, kita ada kuasa. Jangan takut isu kita sama ni. Okay, itulah sebab itu kita kena bila konsep sosiologi tu, penerimaan dan toleransi itu kena ada. Alright, pencapaian akademik boleh dipengaruhi persekitaran dan wilayah tempat tinggal. Orang budak bandar memanglah cerdik. Sejak bila budak bandar tak cerdik? Sekarang kita boleh tengok level gelombang pendidikan sekarang adalah, kalau kita dengar TS 55 tu, gelombang pendidikan sekarang adalah kita di gelombang ketiga, itu globalisasi. Akhir-akhir ini saya suka tengok pencapaian pelajar dari wilayah luar bandar banyak meningkat, boleh menguasai pertandingan di peringkat global. Kan? Terlalu sekolah dengan kalau masuk SMK mana tu? Tadi dia sebut sekolah mana? Saya lupa dah. Kemudian ada lagi sekolah, ini bukan sekolah kawasan bandar, sekolah daerah Marang. Saya tak ingat sekolah tu. Sekolah yang menjadi contoh untuk orang tak lupa dah masa kita bukan masyarakat ini lah yang sebelum ni dibincang. Jadi perkara-perkara tu yang maksudnya kita tengok sekolah luar bandar sekarang pun boleh naik, kerana bukan faktor lokasi tapi faktor individu. Cikgu ni, anak murid semangat, cikgu semangat. Betul? Kalau cerita cikgu masuk kelas tak semangat, anak murid semangat, dan cikgu sebenarnya dia akan bersemangat kalau pun tak ada bersemangat. Kan? Kalau kita dapat sokongan daripada pentadbir, lagi nak semangat. Antah berdekong lagi kita punya semangat dia. Bukan cakap takut, tinggi nak berat semangat kita kan. Okay, so isu ni tak adalah mungkin tapi masih ada indoktrin sebegini dari kalangan setengah kawan-kawan kita kat sekolah abang cikgu. Ada budak bandar memang gitu. Budak bandar dan yang pagi duduk ke nenek waktu bukan setakat dia bagi jas tempat, dia bagi pula kelas sosial tadi. Dia nenek cucu kesayangan ke dia belakang. Right? Peranan guru. Ada orang tanya dok, saya bawa sebab kuliah ni sebalik dia punya kata guru kurang mempunyai pengetahuan tapi bila mengajar dia tahu. Yang ni tak buat item tu kan. Cuba lah buat tengok, mungkin juga tajuk tu kita mengajar dok sedap kan. Tanya-tanya yang payah tengoklah. Jadi kalau kita rasa tajuk tu susah kita mengajar dan murid bagi skor tinggi untuk kelas tu, it's okay lah cara kita mengajar tu. Tapi kalau dia bagi skor rendah, tajuk senang dia bagi skor rendah, mesti kita something bagi yang malam mengajar kita. Dan agak siapa lagi yang bagi feedback kita mengajar amalan kita. Pentadbir dia tengok sekali lalu je, tak sampai 10 kali pun. Lalu dia dengar anak murid tu kita mengajar tu walaupun setengah jam setiap minggu kita masuk, mereka yang berhak menilai. Dan alam kita nak memupuk murid, kita perlulah memupuk diri kita dulu juga. Okay, saya rasa habis dah slide saya ni. So, berapa dah kita? 10 minit lagi. Ada soalan, perbincangan, pandangan?
Okey, Ustazah. Lebih nyata ataupun tidak dan mereka lebih berhak untuk menilai seorang guru. Jadi kita dapat feedback pun itu dari murid. Apa pandangan doktor kalau kita dapat feedback tu dari ibu bapa? Contohnya dia buat status kan, dia kata balik pergi sekolah dan macam-macam macam tu. Jadi kita terbaca. Kalau kita tak baca, tak rasa apa-apa kan, dah macam tu. Terima kasih. Terlalu pula dekat wall kita kan. Terbaca dah pula. Ni feedback daripada kebanyakan guru. Kadang-kadang dia pun tak stres dengan anak murid. 4 mata lagi tu yang lebih mengajar dia baru dia tahu. Okey, betul lah tu. Ada hak untuk terasa? Yes, ada hak untuk terasa. Perlu diambil peduli? Tengok patut diambil peduli atau tidak. Kalau rasa tak patut diambil peduli, abaikan. Kita bukan mengajar dia, kita mengajar anak dia. Kadang-kadang mak je ayah yang lebih. Anak-anak okey je. So kalau anak okey je, kita follow anak. Kerana klien kita adalah murid, bukan parents. Dia ada hak untuk menyatakan suara dia yang boleh kita ambil kira bila masa kita memunyi, bila masa mesyuarat PABG. Datang, tak boleh datang lah masa mesyuarat PABG tu. Ni masa PABG tak datang. Hampir buat jemputan betul sedap ramai-ramai. Kalau jemputan betul setakat handphone tak pandang apa benda ni. Nak bersikal, nak bersikal, nak bangun trip, ratus-ratus handphone tu ya tak pandang dah. Itu parents memang betul bawa penyakit secara jujurnya. Okay, so kita fokus pada murid kita dulu. Imam pentadbir, kalau antara pandangan pentadbir dengan murid dulu kita kena beri perhatian. Kerana itulah rezeki kita, itulah kita punya tanggungjawab. Tanggungjawab kita kepada murid. Kita mengajar murid kita. Kita bertanggungjawab. Kita ada etika kan? Ada ambil tak kita etika pelbagai? Okay? Kita ada etika pada murid, pada rakan sejawat. Itu betul. Pada pentadbir ada. Tapi politiknya ada pada murid. Dalam etika kita tak ada untuk, tapi masyarakat ada lah. Ibu itu masuk dalam masyarakat. Tapi tak fokus yang seorang-seorang dua yang toksik kan, virus toksik. Sebabnya hari ini kalau kita tengok feedback kat community, kat media sosial, masyarakat kita macam tenat kan. Kata-kata dia tu banyak yang negatif daripada yang positif. Saya pun tak tahulah. Bila baca tu masa sakit hati rasa. Tak, bukan anak kita pun masa sakit hati. Dia banyak memberi feedback negatif. Itulah agaknya betul lah kot yang kita habis zaman tu. Sahab. Betul. Kalau tengok feedback dia sekarang lagi down. Jadi terasa tu normallah, kita manusia bukan malaikat, ada perasaan. Kita terasa. Tapi nak ambil peduli ataupun tidak, tengoklah. Kalau rasa tak perlu, abaikan je. Sebab tu saya selalu beri peneganan pada pelajar saya pun, bila kita buat apa-apa, pastikan menepati peraturan undang-undang dan agama. Kalau kita tak langgar undang-undang, kita tak langgar peraturan agama, tak ada masalah. Dia kata dah dah terima pun, ni Pak Tahu sekolah kita gini. Pak Tahu sekolah kata memang kelas ni budak balik sekian pukul, lewat 5 minit pun dah kira dah letak kat status, tak ada nak ikut peraturan. Okey, isi orang sekolah lain banyak begitu. Kita tak sebut macam tu. Contohnya lah, kita nak ubah diri, merawat, memberi penawar untuk diri sendiri kan. Kalau tidak, kadang-kadang kita mengajar anak ni penat-penat bukan diajar pun. Saya selalu beritahu guru belajar saya, cuba tengok kejayaan anak murid yang ada di media. Berapa persen dia sebut sumbang faktor guru atas kejayaan dia? Tak banyak. Tak banyak. Tak banyak dia sebut faktor guru. Dia banyak sebut faktor apa? Kawan lagi banyak pada guru dia sendiri. Cikgu saya melatih dan mengajar saya, paksa saya buat latihan apa semua, tak banyak. Itulah hakikatnya. Seterus buat apa kita nak merajuk dengan kejayaan kita dan profesion kita?
tak apalah, kerana kita tahu apa yang nak kita beri pada murid kita. So kalau parents tu beritahu, dia sebetulnya jangan jawab. Kalau jawab dia akan kembang, toksik tu akan mengebok, virus dia akan beranak. Jangan jawab, diamkan aja. Bila diamkan aja, dia yang akan dapat penyakit. Saya pernah dapat macam dia dapat feedback daripada seseorang yang memang dia tak perhati. Kita diam daripada petang sampai ke malam, sampai ke pagi. Kita bangun pukul 3-4 pagi nak buat kerja kita tu, ada lagi di sini. Sebab dia tak lepas, sebab kita tak respon. Dia tak perhati. Dah lah, saya pun print skrip, Zat bagi kat takdir. Senang je, saya tu bukan kerja saya dah. Macam itulah. Okay, so memang menyakitkan hati banyak. Sebab saya buka kamar kecil kat sekolah kan, memang banyak dia tu anak murid okey je parent. Dan baru sekarang mesti ke buat WhatsApp group kelas tu. Untuk kelas awak ada share di sekolah, tak ada media lain, mesti WhatsApp. Tak boleh. Maksud bukan berkenaan dengan akademi sahajalah kat grup tu. Tapi yelah kan, yang saya banyak juga tengok betul lah parent kan yang banyak kat situ. Dalam grup tu parent lah, anak tak ada. Itulah sosiologi, penerimaan dan toleransi. Namun kita yakin dalam toksik yang ada tu banyak lagi penawar. Kerap cuma kadang-kadang kita dia menturi oleh toksik tu, virus tu yang menturi kita. Seram betul lah saya quote ni. Tapi penawaran tu banyak lagi. Insan-insan yang baik hati, yang backup. Berdoa lah, kita doa minta Allah tunjuk kebenaran. Tentang mereka itulah sosiologi. Kalau tentang kita itu psikologi, bukan sosiologi. So tentang mereka tu, tentang orang lain tu, itulah sosiologi. So bagaimana kita terima, bagaimana kita bertoleransi, itu adalah apa yang kita amalkan terhadap ilmu yang kita tahu ni. Itu je lah. Okay, itu daripada saya. Saya mohon maaf atas segala salah silap tutur bicara, bahasa, gurau senda, terlajak bicara. je. Itu. Oh, jadi laki pang sama je. Ini mau betul. Bubur kacang secong roti. Roti pula roti bai. Roti bai, roti mata. Ada tu. Dia nampak atas meja tu. Ayam dia ni. Teh.
babi tau. Lambat mari. Oh, lambat mari habis. Ada cara ke dia? Sila tu. Amin.